الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Alhamdulillah wa syukurillah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini sebenarnya kita sambung pengajian kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah daripada kita belajar hadis kisah Nabi Yusuf. Faham Nabi Yusuf itu siapa? Nabi Ayub. Tapi saya rasa memandang kepada perkara yang berlaku dalam dunia Islam pada Lailul Qadar, satu kejadian yang besar yang dunia sekarang itu kecek tak hati-hati, iaitu tentang kematian Qaddafi, apa dia pemimpin Libya itu. Saya rasa kita mari ambil masa untuk kita kena tahu di sudut hukum agama. Di sudut hukum agama beberapa perkara yang saya rasa masih lagi untuk jadi pelaku semabuk di kalangan umat Islam, terutama di kawasan kita lah, umat Islam di kawasan kita ni. Hasil saya dulu bukan jalan kan, tapi lalu dah boleh jalan di sekitar dunia. Jalan di sekitar dunia, satu main untuk tengok dekat masyarakat. Ada kita itu saya rasa hampir 80 ataupun 90% umat Islam di kawasan kita ini masih lagi banyak lagi tidak tahu dan tidak jelas tentang apa yang berlaku di Libya dan siapakah sebenarnya Muammar al-Qaddafi. Jadi setelah mana berlaku situ kita tak pernah tak ikut diberitahu secara halus bahawa nak hukum tu apa yang kita tengok dengan perasaan kita. Itu dia panggil jadi pelajar sebab al-hukmu ala syai' juz'un an tasawwuri. Bukan dah. Kita nak menghukumkan sesuatu benda adalah satu gambarnya, satu juzuk daripada gambarnya, satu juzuk daripada tasawur. Sebelum kita nak menghukum satu-satu benda, kita kena tasawur. Kita istilah tasawur. Kau mudah-mudahan tak faham mana tasawur. Gambarnya, paklah, kuam pencing tasawur, pak ruang. Kita belum tahu pak ruang itu sungguh baru tahu kita bukan menghukumkan kata sejak ini comel, sejak ini bukuh sungguh, konek sungguh. Kita sudah tahu daripada lecang, tahu daripada asah atau asah lagi. Kalau tak sudah kalau buat sendiri. Nah, asah berapa semenji hopo, batu berapa tangga apa semua. Jadi kita boleh menghukumkan kata bina ini hukum. Kita akan tasawur tu. Supaya kita tasawur jel, mata cincin, bagai tu baik, kamu nak jiho, apa dia mengukur gambar, terusak apa semua. Mana tak mana? Ni jiho ni Nokia, apa dah? Comel, apa hukum? Mana mau tahu? Tahu mana kata jiho ni mana? Kawan ni mengaji lagu tu jiho baru mana? Kawan jadi ngerti tahun lebih duduk kerja hari 10 tahun 20 tahun. Nah, itu dia. Kalau tak tahu pun saya baik kawan sendiri dia duduk kerja pakai 10 tahun 15 tahun. Dia duduk baca lepas tu tiap-tiap kali dia duduk beli pun tak beli daripada dia hari kalau pukul semua orang tu. Dia orang jadi kawan saya dia kata mana kawan kata mana. Kalau kita tak tahu, kita tahu kan kita boleh jumpa oleh tahu. Itulah dia panggil gambarnya al-hukmu ala syai' juz'un an tasawwurihi. Maknanya kalau tak tahu duk kecek juga dia duk bicara ini jadi belajar terutamanya hidup kecek dengan apa yang kita tak tahu. Kecek Allah tak tahu tentang yang sungguh wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu wala taqfu
ma laysa laka bihi ilm. Jangan mungkin duduk fantong, jangan mungkin duduk kerasing apa saja yang kamu tak tahu. Kamu tak tahu, kamu kata Allah Allah ada tak tahu. Ingat juga. Tapi kalau tak tahu, kaca di hukum pula, itu yang jadi paling salah dengan agama dia, salah dengan agama. Tapi bagaimana kubah tak tahu, kita tak tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu. Kita tanya orang yang haknya. Ahli dzikri, ahli haknya, ahli ilmi. Ahla dzikri ini, walaupun ada tafsir yang kata ulama dan fuqaha. Nah, ahla dzikri di sini ada juga jadi tafsir secara umumnya ahli kitab. Nah, dua ahli kitab ditanya dia tu. Ya, tu ahli kitab pada masa dulu dia tak dia. Memang kalau selagi mana dia tak menyeleweng, selagi mana dia tak menyeleweng, dia tak khusus. Nah, tapi ada juga yang tafsir kata ialah ulama, ialah fuqaha sendiri ahli dzikr. Orang yang punya ditanya dia. Kita duduk kilah cara dunia ni, duduk kilah cara bangunnya masjid ni, duduk buat, duduk tak buat sehari gapo, duduk berapa dia asas rakan apa semua pun, siapa ditanya orang apa, orang yang ada semua, oh dia boleh tahu asal usul dan mana jadi sedikit dengan dia. Pentingnya ahli dia. Itu hasil daripada 2-3 hari di kanan benda nak berlaku hari komik kan? Hari komik dan hari sampai seminggu dah ni, 4-5 hari dah ni masih jadi perbincangan di dunia Islam terutamanya. Nah, masih lagi perbincangan, jadi perbincangan hebat terutama dari kalangan pemuda wairun, penduduk pakai apa dia internet, ada Facebook, apa semua itu macam-macam. Ada penduduk ada pandangnya. Tapi saya dulu masuk untuk ada Facebook tengok itu, jadi banyak golongan, banyak golongan. Yang banyak beratusnya dia tak tahu, atau main buku dengan apa dia hak dia tak tahu. Sebab dia panggil cerita banyak. Dan cerita Libya Qaddafi ini cerita 42 tahun. Nang dia. Tapi cok lah. Cok di sudut apa dia dengan Qaddafi itu lah. Cok 2000. Cok 2000. Ada bahasa kata kita tengok tonjok. Kita tak tahu kata orang laku mana. Kau konkret lagu mana, cerita daripada awal lagu mana, tak boleh tahu sih. Benda-benda 40 tahun lah. Lepas tu kita mari kita tekah tancuk ni. Daripada kita tancuk, kita hukum dengan apa lagu tancuk ni. Kita dah tahu kan, kata apa yang berlaku pada masa 40 tahun semasa dia duduk mereka. Nah, di Libya. Daripada mula sampai ke sekarang. Itu yang pertama dah. Maknanya hak kadi ni, lakon dia ni cok ada hak dia apa dia Libya dengan Qaddafi lah. Libya dengan lepas ada Mabak dan Qaddafi, lepas ada Qaddafi tu untuk nak kecek dia. Gapo nak berlaku lepas ada link, Masya Allah kita berdoa lah kata orang Libya tu dia boleh menangani masalah dia dengan selamat. Pak soalan yang saya rasa kita kena bincang hasil daripada kita kaca dengan melalui Facebook mobile untuk mengikuti berita, kita kena ijlah pakkan mengenai Qaddafi dan Libya. Yang pertama, apakah hukum syarak apabila kita mendengar matinya Qaddafi? Adakah kita boleh berduka cita ataupun disyarat suruh kita bergembira? Kita nak cuk jiwa Tuhan, cuk jiwa kita. Kita nak dicari pun saya cari. So, kita nak takziah ataupun nak tahniah. Takziah, yang mana takziah kita kena sedang lawan saya cari. Kalau tahniah, Tuhan dihukum, kena dicari penyakit. Dua. So, kena so.
Yang kedua, adakah Qaddafi ini syahid? Oh. Yang ketiga, adakah kita hidup kecek keburukan Qaddafi lepas daripada dia mati dah dianggap sebagai satu celah terhadap mayat yang telah mati yang dilanggar oleh agama? Itu masalah. Kita hidup kecek bukan Qaddafi ini boleh tidak ada syarat. Karena dia mati dah. Masa sekian dia panggil santai berubah. Peringkat santai berubah ataupun peringkat pun SCG apa dia mayat orang dah mati dah. Yang Nabi sendiri pun masalahnya dah tersubul amwat, jangan mencelah orang-orang yang telah mati dah. Karena mereka itu telah pun lalu dah lepas. Sebab yang waktu hari itu ada hadis. Tiga. Yang keempat, apakah hukum bunuh tawain kangka macam tak mana dalam Islam. Karena seperti mana yang kita tahu, dalam berita orang boleh hijab Qaddafi ini dalam keadaan dia tu sehat lagi, boleh bawa hayat, boleh jalan, naik tak kereta, kabar-kabar tu baik Allah. Lepas tu balik tempo, maknanya ada peluru di kepala yang bekas tu belum boleh rakyat macam cik. Akhirnya ada itulah rakyat macam cik. Maknanya dia mati kalau secara zahir Allah ini ialah setelah daripada dia tahan, dia kita selepas pada dia kena hijab dia mati. Bukan kata mati tidak ada perang, mati tidak ada tepung apa semua. Kerana jelas ada gambar tu, maknanya ada orang hijab dia sewaktu dia masih lagi segar malam lagi, dia duduk jalan dan dia masih boleh kecek. Kemudian lepas pada tu jadi hilang sebab lepas tu tubik mana jadi mana. Dan kes ni tu masih lagi dikaji siasat. Dan apakah kita menyakiti mayat hukumnya? Dia panggil hamraisah. Jadi menyakiti mayat pada dia mati itu apakah hukum? Jadi Pak kalau menjawab dua jawab. Yang pertama, ambil hak pertama, kita nak duka cita kau nak suka cita apa? Hukum boleh? Kita tak kenal dia. Kita kenal dia. Tak kenal. Tapi ada orang yang kenal dia jadi bahasa kata apa dia? Belah. Kalau mai tengok tancuk dia tancuk sedikit. Tak tengok berat. Tak masuk dia yang LP tapi dia boleh masuk. Jadi dia tapi masuk dia yang penting masuk. InsyaAllah kita boleh tahu dah. Kita boleh tahu pada hari ini. Yang pertama hukum. Saya tak nak duduk nak apa dia hukum melalui apa dia apa hasil daripada pendapat saya adalah saya nampak ulama. Dan ni kita cuba tengok dia panggil reaksi प्रतिक्रिया ulama sute dunia terhadap kematian Qaddafi. Siapa yang tak boleh tahu, siapa yang tak boleh dengar berita yang kata ni ada seorang ulama peringkat dunia ulama tu pun ulama Rabbani yang orang pakat kenal di sute dunia yang berasa duka cita terhadap kematian Qaddafi. Terus ada sama dengan setakat ni wallahu a'lam, setakat ni saya tak dengar. Saya tak dengar lagi seorang ulama pun yang mahu duduk bersedih hati dengan kematian Qaddafi. Saya ada mengawali 12 ulama daripada Saudi, daripada Mesir, bahkan di ulama Suriah. Ulama Suriah ni dia panggil Al-Hayatul 'Ammah lil Ulama'il Muslimin fi Suriah. Nak kata sabha ulama di Suriah
dia buat lagi satu terlaikan. Ulama ni ada di dalam internet. Terlaikan resmi dikeluar oleh dia panggil Sabha Ulama Suria. Dia nulis di situ katakan, فإننا في الهيئة العامة للعلماء المسلمين في سوريا نتقدم بأحر التهاني وأسمى التبريكات. Dengan nama Persatuan Ulama Muslimin di Suria, kami ingin mengucapkan tahniah. Ahar tahani ini, ahar ini maknanya panah, ahar sepanas-panas tahniah. Dia panggil dalam istilah Arab ni dia panggil ahar juga. Dia panggil dalam Inggeris pun dia panggil gitu. Dia panggil warm kan? Warm welcome. Warm itu maknanya sungguh. Maknanya selamat datang, bukan sekadar selamat datang juga. Selamat datang yang sungguh-sungguh. Bukan panas sejuk ni tak. Dengan sebanyak-banyak tahniah dan setinggi-tinggi tabarruk, setinggi-tinggi barakah kepada umat Arabiah dan Islamiah secara umum dan kepada rakyat Libya secara khusus yang bermujahid. Nah, dengan sebab apa? Bisukuti taghiyatin min tawaghitiz zulmi wal fujur. Dengan sebab gugurnya seorang tamu daripada tamu-tamu kezaliman dan kejahatan yang telah pun allazi istabaha dima' al-abriya wa awwala fihim, yang telah pun mengharuskan darah-darah orang yang bersih, dan telah pun mengumumkan di dalam negeri itu pembunuhan, diduduk bunuh, diduduk iga, diduduk mengazab, dan orang panggil diduduk buat benda-benda yang jahat dan mungkar. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala telah pun merasakan ke atas dia dengan seberat-berat azab, dan akibatnya adalah amat rugi sekali. Ini lebih kurang kata-kata Hayatul Amah lil Ulama Muslimin. Satu hayat, bukan seorang. Kemudian hak sore-sore itu, Masya Allah, banyak saya bertemu ni ada 12 orang. Pokok kita ada, kita biasanya ada tentang sengaja ada. Macam Yusuf Qardawi. Nanti kita tengok Yusuf Qardawi, dia berkhutbah lalu dah. Hari Jumaat esok ke itu dia berkhutbah panjang 40 minit cara khusus mengenai apa dia kejatuhan Al-Qaddafi. Nah, kemudian Syekh Hatim Ad-Din, ini ulama besar di Azhar di Mesir, dia dai yang makruh lah di kalangan oleh berdakwah dan Islam. Kenapa dia kata bagaimana? Sesungguhnya dalam kematian Qaddafi ini merupakan satu ibrah, satu pengajaran. Karena kan mana berkata Fir'aun, ya qaumi alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti. Fir'aun berkata, alaysa li mulku Misra, adakah milik aku ini, adakah bagi aku ini raja Mesir? Nah, bukankah aku ini raja Mesir? Segala apa yang ada di Mesir itu adalah milikku, aku belakang, milikku belakang. Wa hadhihi al-anhar tajri min tahti. Tengok air hidup lari bawahku ni, aku buat boleh air, setara-setara air aku boleh ambil, mari ambil daripada sungai-sungai, mari duduk jalan atas, berlari dalam bawah-bawah rumah aku. Dia kata Fir'aun berkata begini, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala dia ambil air dia juga hidup belai. Dia biasa duduk bangga dengan air, dan katanya air masuk dalam rumahku ni, macam dalam rumahku. Akhirnya dia pun mati dengan air. Dan dia kata subhanallah, Qaddafi pun besok kata kepada rakyat dia, kata jadi gitu. Kalau
kita tahu, kita ikuti berita mula-mula Korea sampai ke tengah Korea ini. Qaddafi dia duduk kata Jeddah. Jeddah itu tipu cuma pada kedah-kedah untuk nyungi bagi-bagi makan-makan dia. Dia kata, hei tipu. Rakyat dia kata tipu. Pemnya dia jadi tipu. Jeddah. Dia kata, subhanallah, Qaddafi biasa dituduh rakyat dia jadi tipu. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala dia buat dia juga di akhir mati dia tu suka dengan tipu juga. Masuk dalam lubang-lubang, dia masuk dalam lubang. Akhirnya siapa kena ada berita tu, mayat kata dia kena masuk dalam terowong-terowong dan dia panggil apa? Lomba-lomba air. Nah, dia masuk situ. Dia masuk di lomba-lomba air suka dengan tipu juga. Masya Allah. Ini tu yang balik. Dan sebelum pada itu dia duduk dalam rumah juga, apartemen, ada apartemen yang untuk masuk situ lah di Sarta, di di bangunnya dia di rumah, dia bandar. Dia di situ tak ada air. Nah, untuk mengenai situ tak ada air. Itu ada gelap, tidak ada kemudahan. Supaya dengan dalam rumah juga. Nah, itu Syekh Hatim Adi juga kata yang sama oleh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Muhammad Saleh Al-Munajjid ini seorang dai di Saudi. Nah, orang Saudi yang orang yang baca buku dia banyak lah. Nah, dan dia ini kata dia kajian Saudi sendiri pun seminggu lah pada malam ini. Nah, seminggu dia kata melakor. Nah, supaya dia kata dengan terima supaya dengan Syekh Hatim Adi. Dan ulama-ulama di Mesir, Aib Qarni di Arab Saudi sendiri juga dia kata bergembiralah dengan gaya-gaya apa dia Libya. Jadi kita tengok ulama pakat gembira lah. Tidak ada seorang pun yang berduka cita di atas kematian Al-Qaddafi. Maka kita yakin kata mata ulama ini adalah mata yang paling cerah sekali. Mata yang paling cerah. Ilmu dia itu lebih luas daripada kita dan perasaan dia itu lebih adil daripada kita semua. Nah, saya duduk di situ dan duduk cari ulama semua, 10-20 orang itu. Maka saya rasa kita boleh bergembira dengan kematian Al-Qaddafi. Bergembira di sini bukan duduk menahung, muncul, duduk tepat kiat. Kita sujud syukur, bersyukur. Nah, dengan nikmat ini, dan ini adalah satu nikmat yang besar. Kematian Al-Qaddafi adalah satu nikmat yang besar bagi umat Islam di Libya sendiri dan seluruh. Nah, dan seluruh. Sebab tu ulama pakai balik duduk apa dia bergembira lah. Ada sepotong hadis riwayat Bukhari. Ada pada satu hari itu mayat diusung lalu sampai Rasulullah SAW. Nabi pun kata mustarihun wa mustarahun minhu. Nabi kata mustarih maknanya berehat, orang yang berehat. Wa mustarahun minhu, dan orang yang kena berehat dengan sebabnya. Mustarih orang yang berehat, kalau kita berehat tu, ini terima berehat. Senang berehat. Wa mustarahun minhu, orang lain senang, orang lain berehat dengan sebabnya. Sahabat tanya, apa Rasulullah? Man mustarih wa man mustarahun minhu. Gapo dia mustarih dan gapo dia mustarahun minhu. Nabi yang kata sallallahu alaihi wasallam, mustarih itu ialah hamba mukmin. Hamba yang mukmin yang mati, lepas dia boleh berehat hasil daripada kesusahan dia atas dunia. Dia boleh berehat dia mati. Dia mati orang mukmin, hamba yang mukmin yang saleh. Apabila dia mati, maknanya dia boleh berehat sekejap banyak susah payah di atas dunia untuk pergi kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh berehat.
So, wa mustarahu minhu itu kan ialah hamba manusia juga tetapi yang jahat. Apabila dia mati, oleh lain, bukan sekadar oleh binatang, pohon kayu dan segala makhluk itu boleh berehat dengan sebab dia mati. Allah, kita nak mana? Dengan sebab kita mati itu kita sendiri yang berehat. Kau oleh lain tolong sini, tolong lega Allah, leganya mati dia. Ada. Kalau itu sebenarnya ada kuat. Kita tak sih jadi siapa kau oleh itu lega, oleh itu longkok, cai tua kau, oleh mau ngeroh, pasal sebab kita mati. Jauh berbeda, jangan jadi. Itu dia panggil seada yang pertama. Seada yang pertama. Jadi kita bergembira dengan berita ini. Nah, tetapi gembira bukanlah siapa kau nak dia menahu nafas semudah. Sekadar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Nah, karena dia panggil faquti adabul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, walhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, Qazafi syahid atau syahid. Syahid atau syahid. Dengan sebab pada secara umumnya dia ni pengen sejak pengen dengan bukan pengen dengan Islam. Orang Islam dia pengen dengan NATO, dengan orang salat lagi dia tak sewa lagi buat salat. Nah, orang apa dia Inggris, apa dia bukan Inggris, apa dia perjanjian NATO. Nah, bayi dan dengan sebab askar dan bantuan daripada NATO ni lah. Jadi puak pemberontak ni boleh. Jadi di sini siapakah ini juga saya tak temu lagi. Ulama mai duduk khilaf dengan dia ni syahid atau syahid. Saya tak bisa temu lagi. Nah, dengan masa Pak Limonah ini tak tahu. Hak temunya ulama ni duduk khilaf. Dia ni mati dalam kafe atau dalam Islam. Kita belum tahu dah. Ulama mereka ulama. Qazafi ini mati dalam keadaan kafir atau Islam. Karena berdasarkan kepada fatwa daripada Lajnah Daimah di Arab Saudi pada masa 30 tahun. Ini fatwa lama, fatwa 30 tahun. Fatwa yang mengatakan bahawa Qazafi kufur. Qazafi kafir dengan nas-nas yang ulama pada masa itu diduduk oleh bukti. Terutamanya hak dia duduk engkar satu huruf daripada Quran. Semua kata-kata kul dia kata tak ada dalam Quran. Kul dia kata huwallahu ahad. Nah, kul a'udzu birabbil falaq. Tak boleh kata kul. Dia kata a'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbin nas. Karena apa? Kul tu masa Nabi hidup. Nanti mati dah. Nabi mati dah lahir semua. Apa bukan dia? Kita nak suruh Nabi. Kul kata oleh Muhammad. Bukan dia. Aku kena nombor itu. Tengok cara untuk main untuk nak orang panggil utamanya nak menyesatkan apa dia manusia pada kehidupan. Jadi banyak lagi. Nah, banyak lagi yang ulama pada masa itu dah kita ambil pendirian dia, mauqif dia, nah perbuatan dia yang secara soreh pada masa itu adalah suatu ucapan yang diucap oleh orang yang kufur dan perbuatan yang kufur, ingkar sunnah, ingkar sunnah dan ingkar Quran dan ingkar sunnah menjadi kegagalan pada masa tahun 30 tahun. Ulama di Azhar terutamanya, ulama di Mesir terutamanya Al-Kish dan Syarawi itu besawi fatwa yang keras juga, dan ulama di Kuwait sendiri dan ulama di Libya sendiri. Nah, terutama Lajnah
mufti di Libya itu besok ni apa dia fatwa tentang apa dia Qaddafi ini adalah akidah mempunyai akidah yang kod ni masa kita tu ya apa Qaddafi kod kita bahasa anak bahasa kita kod kalau kod bahasa kita kod tu apa dia nama Qaddafi dan Qaddafi daripada Arab Qaddafi bukan kod punya pakai tendo orang Inggeris asalnya Qaddafi maknanya orang yang banyak letak ni ingat mana itu siapa-siapa yang tak anak jadi Qaddafi kena buat kena itu kan sebab nama tak boleh nama tak boleh makna Qazzaf pun maknanya meletak mereka tapi Qazzaf dalam mereka maknanya kita hidup tuduh tuduh Qazzaf maknanya tuduh orang zina Qazzaf dia mana Qazzaf yang dipanggil siwah kepada orang yang bersangat tuduh pada orang putih kelauhan orang ini cuma Qazzaf tapi tak ada apa kita masa dulu dia masa apa kita dulu boleh kita dia bersumpah menjadi wajib semangat pada Qaddafi semangat pada Jamal Abdul Nasir semangat kepada Saddam itu banyak orang yang nama Saddam dan sasaran pada Qaddafi pun dari Sukarno Sukarno Masya Allah itu dia panggil hero pokok kita pada masa itu muncul tak waktu apa dia Che Guevara benar-benar kita karena dia tak kata Che Guevara itu teori Islam jadi tapi orang tak baju bakar baju dia masa itu Che Guevara daya hidup bagaimana Che Guevara tak tahu siapa Che Guevara tak tahu tapi beliau saya yang ditipu oleh dia Che Guevara tapi kalau Islam tak tahu jadi apa dia syahid ni saya tak ketemu tak saya ketemu kufur atau kufur dan sampai sekarang itu ada ulama yang masih lagi tetap hukum kufur terutamanya ulama di Kuwait terutama di Saudi dan Mesir untuk hukum kufur lagi kerana apa? Kerana dia duduk sampai dahulu lepas ada hukum kufur tu tak ada biasa dengar lagi Qaddafi bertaubat tak ada biasa dengar lagi Qaddafi itu berasa kesal dengan Pak yang berkecek itu sebenarnya kalau kita boleh kaya Arab Masya Allah sebab itu saya kata orang yang 30 tahun dulu kalau tak dengar Qaddafi itu dia boleh makan kalau berita tak ada sehingga semua anak-anak media dan itu pun tak ada tapi lalu Masya Allah jadi boleh tahu selalu juga masa Qaddafi kecek lalu mana kita pasal dia lagi kata kalau satu nak kata kalau kalau dengan itu kecek jawabnya sebut Muhammad Ibrahim Ismail dia sebut nama dia sebut Muhammad Allah itu sebut Nabi Muhammad saya tak rasa dengar lagi dia sebut Muhammad patut dia berselawat kepada Nabi SAW Muhammad itu Muhammad Ibrahim Ismail dia semua kita masuk di Kaabah walillahi 'ala an-nas hajjul bait walillahi 'ala an-nas hajjul bait Tuhan fardu kepada manusia wajib kalau gitu wajib ini wajib semua siapa orang kafir kau kena wajib jauh masa itu jauh dia ada kalau jauh nak wajib nak ditawah di Kaabah kena wajib dia kalau dia manusia ni buat apa kita ambil orang Islam saja dia duduk suruh orang Islam saja dia duduk tawah di Kaabah siapa mereka itu sampai tu ulama ni dia nak ketua ni bukan ketua dengan ilmu yang oleh panggil dan dia mutamakan ulama dah Masya Allah ulama ni dia mutamakan sebelum ada nak tulis ketua kufu boleh? tak tahu lagi sekali hijab yang dalam hijab masalah hijab pakainya syaitan ada kelimah-kelimah dia tu hijab pakainya syaitan banyak kelimah-kelimah yang duduk menghina kepada Islam. Jadi berdasar pada hak itulah ulama masih tetap dari fatwa kata dia walaupun secara umumnya sekarang ini apa dia doktor
tawakuf dan banyak kata serah dia lah kepada Allah Taala. Kalau aku 30 tahun dah. Nah, 30 tahun dah lama dah. Mungkin akhirnya dia bertaubat dan kita serah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan secara zahirnya kita kena wajib semaya kepada dia. Wajib semaya. Tapi fatwa daripada mufti Libya sendiri. Ni, ada orang tadi lah. Ketua mayor yang kata haram disemaya jenazah dia di masjid-masjid orang Islam. Fatwa dah. Fatwa mufti Libya sendiri. Tak ada. Tapi mayat ni akan disuruh kepada keluarga orang barat dia, patut semaya senyap-senyap. Semaya senyap-senyap, syarat lagi mesti ke bumi, diduduk apa dia ke bumi mayat Qazafi ni di tempat yang paling rahsia, jangan duduk mayat. Nah, diduduk ke bumi, diduduk kamu, mana-mana. Nah, bui orang lain tak tahu berapa, patut di kamu ni. Jangan tahu. Nah, jangan. Ini mufti hak Libya, mufti Libya. Dan ulama betul juga. Nah, ulama banyak yang kata tak boleh duduk semaya di masjid orang Islam. Orang-orang soleh, ulama, orang-orang yang terkemuka harus semaya, kecuali untuk lepas waktu kifayah. Apa? Hak ni, hak bagi apa kata, hak jadi Islam, hak Islam. Hak kufur, yang mana tak ada rahmat asal tak. Hak ni tak dalam buat kufur. Tapi hak bukan jadi kufur. Hak Islam, itu pun ada syarat. Syarat yang kata, jangan duduk semaya di apa dia di masjid orang Islam. Siapa mereka tu ulama duduk balah ni? Siapa mereka tu? Nah, itu yang apa? Apa ni?